Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya di Laila Kadir dalam Berita Pagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menggesa ahli perniagaan Malaysia di luar negara untuk memudahkan lebih banyak pelaburan kembali ke dalam negara. Perdana Menteri berkata pelaburan masuk ke Malaysia penting bagi membina semula pertumbuhan ekonomi menerusi pelaburan domestik dan asing. Perdana Menteri berkata beliau meminta barisan jemaah menterinya melakukan sebaik mungkin untuk memudahkan urusan perniagaan di Malaysia. Ia termasuk mengelak kelewatan dan menanggung kos tambahan. Primary issue is how do we rebuild our country through massive investments, domestic investments, and of course foreign direct investments. So I'm here to appeal to you. Okay, you can invest overseas, fair, but it's time to refocus investments into Malaysia because the time is now. And my colleagues, the ministers are here. Our position message is very clear. We'll do whatever is required, whatever is necessary to facilitate business, to make sure there's ease of doing business, to cut this red tape, to avoid delays, which would be an additional cost. So, please, you are welcome. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis berbuka puasa bersama hampir 300 tetamu yang dianjurkan Dewan Perniagaan dan Perindustrian Malaysia di China. Mengenai pertemuannya bersama Presiden China Xi Jinping, Perdana Menteri berkata beliau kagum dengan sikap rendah diri yang ditunjukkan oleh negarawan kanan itu. Ini termasuk sikap saling menghormati antara agama dan budaya selain menerapkan nilai kemanusiaan dalam pembangunan sesebuah negara. Hari ini, Datuk Seri Anwar dijadual mengadakan kunjungan hormat ke atas rakan sejawatnya Lee Chee Kiang dan mengadakan mesyuarat dua hala sebaik selesai upacara sambutan rasmi di Dewan Besar Rakyat. Perdana Menteri dijangka mengumumkan pelaburan baharu yang merupakan komitmen tertinggi kerajaan. Pelantikan Adun Tanjung Bidara Datuk Seri Abdul Rauf Yusof sebagai Ketua Menteri Melaka yang baharu merupakan kesinambungan kepada pemerintahan terdahulu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berharap dengan pelantikan tersebut ia dapat menarik lebih ramai pelabur luar ke negeri itu terutama berkaitan sektor perindustrian dan pelancongan. Saya telah dimaklumkan bahawa terdapat kawasan industri yang akan dibangunkan dan potensi pelabur-pelabur FDI, Foreign Direct Investment, yang akan dibawa ke Melaka yang nilainya mungkin mencecah 100 juta ringgit untuk tempoh sepanjang 4 tahun ini agar peluang pekerjaan, pembangunan ekonomi dan juga hasil yang akan dikutip oleh kerajaan negeri akan bertambah. Pada Jumaat, Datuk Seri Abdul Rauf, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Bidara mengangkat sumpah jawatan sebagai Ketua Menteri Melaka ke-13. Beliau yang juga pengerusi Badan Perhubungan UMNO Melaka mengangkat sumpah di hadapan Yang di-Pertua Negeri Tun Muhammad Ali Muhammad Rustam. Seramai 12,330 warga asing yang ditahan di depo imigresen seluruh negara telah dihantar pulang sejak Januari hingga 29 Mac lepas. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Roslin Jusoh berkata daripada jumlah itu 9,606 adalah lelaki dan 2,774 adalah wanita. Menurut beliau, terdapat 3 kategori tahanan di depo imigresen dan diusir pulang ke negara mereka.
Tiga kategori tahanan yang ditahan di depo kita ni, yang pertama adalah banduan asing, iaitu mereka yang telah tamat menjalani hukuman di penjara dan telah diserahkan kepada pihak Jabatan Imigresen Malaysia untuk diusir ke negara asal mereka. Itu kategori yang pertama. Yang kedua, tahanan warga asing yang ditangkap oleh JIM di atas segala kesalahan yang melanggar Akta Imigresen 1959-63 dan peraturan-peraturan 1963 serta kesalahan-kesalahan imigresen lain yang masih dalam siasatan kes. Yang ketiga, kategori tahanan warga asing yang diserahkan oleh agensi penguatkuasa lain seperti pihak PDRM, APMM, SPRM, JPN untuk tindakan usir oleh JIM. Beliau berkata demikian selepas majlis penutupan depo imigresen sementara Sungai Bakap yang beroperasi sejak lebih 2 tahun lalu. Ketika ini, seramai 11,050 pendatang tanpa izin masih ditahan di 18 depo imigresen sedia ada dan 3 depo sementara. Sebanyak 19,985 premis diperiksa sejak 23 Mac hingga semalam di seluruh negara menerusi pelaksanaan Op Pantau 2023 Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Timbalan Menterinya Fuziah Salih berkata daripada pemeriksaan tersebut 113 kes dikesan atas pelbagai kesalahan dengan nilai kompaun RM17,000. Premis dia akan tengok barang lah, barang ada, barang cukup. Kemudian dia kena tengok harga, dia tengok ada pencatutan atau tidak. Dia tengok ada juga aduan berkenaan dengan alat timbang yang tak calibrate dan sebagainya lah. Tapi kebanyakan aduan itu melibatkan harga lah. Harga ya, melibatkan harga kebanyakannya. Daripada keseluruhan premis diperiksa itu, Negeri Sembilan mencatatkan kes kesalahan paling tinggi dengan 37 kes, diikuti Johor 21 dan Pulau Pinang 17. Op Pantau 2023 memberi tumpuan operasi di Bazar Ramadan, Bazar Aidilfitri, Pasar Awam, Pasar Raya Besar, Pasar Raya, Kedai Runcit dan aktiviti jualan dalam talian. Pendekatan tiada kelas akademik pada minggu pertama persekolahan yang dilaksanakan buat pertama kali mendapat respon positif daripada pelbagai pihak. Menurut Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, komuniti pendidikan juga meminta agar perkeliling baharu itu terus dilaksanakan pada sesi pertama persekolahan yang akan datang. Semua sangat happy, menceriakan. Even makcik kantin pun dapat manfaat daripada program itu, diperkenalkan. Jadi kita lihat semua sekolah mendapat impak yang cukup berkesan daripada hala tuju yang kita tetapkan. Maknanya minggu pertama itu tidak ada sesi akademik tetapi adalah daripada surat kenal. Beliau berkata demikian semasa program Jerayawara Pendidikan Madani peringkat Negeri Sembilan di Seremban. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP melalui agensinya SME Corp akan melancarkan satu lagi skim baharu pada 6 Mei ini. Menterinya Dato' Ewan Benedict berkata pelbagai inisiatif untuk membantu usahawan dari Sabah dan Sarawak akan dilakukan dari masa ke masa supaya mereka tidak berasa ketinggalan. KUSKOP telah melancarkan beberapa skim sebelum ini seperti skim pembiayaan usahawan tamu dengan peruntukan RM5 juta untuk membantu usahawan pasar tamu di Sabah dan Sarawak. Ini merupakan pendekatan kita selepas kita berlibat urus dengan usahawan, koperasi, pemegang taruh di Sabah dan Sarawak. Ada keperluan untuk kita memperkenalkan skim-skim khas untuk Sabah Sarawak kerana mereka berhadapan dengan cabaran yang unik, berbeza berbanding dengan usahawan-usahawan di Semenanjung ini. Contohnya dari segi logistik, dari segi hibahan maklumat, dari segi infrastruktur perniagaan, dari segi kemudahan dan capaian internet misalnya. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada Jumaat berkenan menyempurnakan majlis perasmian dan memasyurkan Masjid Kampung Sungai Berdaun di Labuan.
Masjid tersebut kini dikenali Masjid Al-Sultan Abdullah. Masjid tersebut dibina selama 34 bulan dengan kos sebanyak 8 juta ringgit. Ia mampu menampung kapasiti jemaah sehingga 1,500 orang pada satu-satu masa. Sementara itu, Sri Paduka Baginda turut menyampaikan bantuan kepada golongan asnaf. Al-Sultan Abdullah ketika ini sedang dalam rangka lawatan 3 hari ke Labuan hingga Ahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. 77 tahun yang lalu, tepat 1 hari bulan April 1946, Jabatan Penyiaran telah ditubuhkan di Singapura. Pada 1956, ia telah berpindah ke Rumah Persekutuan di Kuala Lumpur. Selama 77 tahun, liku-liku perjalanan yang telah dilalui RTM. Kini, RTM terus melangkah. Selamat menyambut Hari RTM ke-77. Bersua kembali, Karnival Madani Jualan Rahmah bakal berlangsung dengan penawaran harga kompetitif serta 20% lebih rendah berbanding harga pasaran. Anjuran Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Angkasa, lebih 3,000 outlet dikenal pasti di seluruh negara. Jelas Presiden Angkasa, Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah, inisiatif dilakukan sebagai sokongan padu kepada kerajaan Madani bagi menangani kenaikan kos sara hidup. 50 barangan keperluan asas di kedai runcit milik koperasi dikenal pasti. Angkasa masuk juga beri masuk juga koperasi sekolah. Kadang-kadang akan adakan Karnival Madani jualan ramah di outlet kedai koperasi yang ada sekarang ni hampir 3,000 dan aktif 500 untuk adakan jualan ramah ini. Dan ini sumbangan gerakan pasti dalam usaha untuk membantu pihak kerajaan. Beliau ditemui selepas Majlis Serahan Sumbangan CSR KOPK Angkasa kepada 50 pelajar B40 Sekolah Menengah Kebangsaan Sulaiman Bentong. Sempena Aidilfitri, Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB menyediakan 4 perjalanan tren khas ekspres lambaian Aidilfitri ke Pantai Timur laluan KL Central Tumpat. Menurut KTMB, dalam satu kenyataan, sebanyak 1,864 tiket ditawarkan. 4 perjalanan tren ekspres mula beroperasi dari stesen KL Central ke stesen Tumpat dan sebaliknya disediakan. Tiket akan mula dijual bermula 1 April dengan harga RM55 sehingga RM83 bagi perjalanan sehala. Penjawat awam di Selangor menerima insentif khas Aidilfitri Kita Selangor sebulan gaji atau minimum RM1,000 yang akan dibayar ke akaun masing-masing selewat-lewatnya pada 21 April. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata bayaran itu merangkumi penjawat awam di bawah pentadbiran Setiausaha Kerajaan SUK Selangor, penjawat awam persekutuan di bawah pentadbiran SUK Selangor, ahli majlis serta guru kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafa. Pemimpin masyarakat seperti pengerusi Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK, Setiausaha MPKK, Pegawai Perhubungan Kampung, Ketua Komuniti, Penyelia Pusat Wanita Berdaya Selangor dan Penggerak Belia Selangor juga akan menerima sebulan allowance. Datuk Seri Amiruddin juga mengumumkan penggerak masjid seperti Nazir, Imam Rawatib, Siak, Bilal dan Guru Rakyat akan menerima bantuan khas RM500. Bantuan sama juga akan diberi kepada kategori ketiga iaitu penggerak masjid iaitu Nazir, Imam Rawatib, Siak, Bilal serta Guru Rakyat, Sekolah Rendah Agama, Kafa dan Pra sebagai tanda penghargaan kepada jasa dan komitmen penjawat awam Kerajaan Persekutuan yang berpendapatan bawah RM3,000 sebulan turut akan menerima RM200 secara sekali beri.
mewujudkan kawasan mesra warga emas antara tumpuan Majlis Bandaraya Shah Alam dalam mencapai matlamat Bandar Pintar 2023-2030. Datuk Bandar Dr. Nur Fuad Abdul Hamid berkata, berdasarkan laporan Jabatan Perangkaan Malaysia Januari lalu, jumlah warga tua berusia 65 tahun ke atas meningkat sehingga 8% daripada lebih 800,000 penduduk di Shah Alam. Atas faktor itu, HCT akan dibangunkan bagi membolehkan warga emas beriadah atau melakukan terapi. Ia akan dibangunkan di tanah milik Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor di Seksyen 13 Shah Alam. Ada cadangan daripada pihak pemaju-pemaju untuk membangunkan berapa pocket development yang untuk warga tua atau HCT HCT di kawasan berhampiran dengan MSU di tanah PKNS tu, di sebelah MSU tu nak dibangunkan HCT, dipanggil HCT lah, bandar kawasan untuk warga tua lah. Dia lebih untuk dia berjalan, dia kawasan terapi lah, berjalan, dia macam kawasan dataran. Tu tanah di bawah milik PKNS lah. Jadi saya rasa mungkin pihak pres boleh tanya PKNS maju yang telah diamanahkan oleh pihak kerajaan negeri lah di Bandar Shah Alam. Selain itu, kamera litar tertutup CCTV di kawasan tertentu juga akan ditambah berbanding ketika ini 200 buah. Menjangkau usia 77 tahun, RTM tetap unggul sebagai peneraju industri penyiaran tanah air. Dari dulu hingga kini, RTM terus berevolusi sebagai media maklumat rasmi utama negara seiring perkembangan era digital. Ikuti laporan wartawan Muhammad Ashraf Ishak. Kita memang dari dulu lagi memang tengok RTM. Memang dari dulu sampai kini RTM. Orang kata orang senang ke susah ke, every time RTM tu senang lah, easy lah. More to Astro ke apa, something like channel sekarang lah kan. So RTM lah the best. Tengok. Kadang-kadang tengok berita. Tengok berita lah. Kadang-kadang tu yang apa tu? Ehwal Islam apa semua tu RTM tu, forum perdana apa. RTM dia government, dia punya information memang tepat lah. Tepat kadang-kadang overseas punya information, or local or political or semua ada dengan begitu tepat lah. Hampir 8 dekad sejak penubuhannya pada 1 April 1946, fungsi RTM semakin dinamik selari visinya untuk menjadi media pilihan utama yang berwibawa. Usaha itu dilaksana secara berperingkat dari peralihan sistem analog ke digital, diikuti pelancaran angkasa furi kota media yang dilengkapi kemudahan infrastruktur penyiaran dan peralatan serba canggih. Meskipun ekosistem penyiaran negara semakin kompetitif dengan pelbagai perubahan semasa, RTM tidak ketinggalan untuk terus bersaing dengan pelbagai pendekatan baru tanpa mengubah identitinya yang tersendiri. Of course, a lot of changes are happening in the media industry, and it is imperative that public service media organizations take the steps to go along with the changes. I'm happy that with the move to digital, with implementation of your MyClick platform, with implementation of your HBB TV, I think RTM is going in the right direction. Tambahnya, aspek kredibiliti dan integriti RTM wajib dipelihara bagi memastikannya terus relevan dan diyakini. So the content you have, making sure that it reaches all platforms, so that it covers all the genres of audience, all the demographic of all audience, because the younger generation, they are not watching TV like traditional people did. So as long as you are addressing these concerns, putting your content in all multiple platforms and making it reach to the public. Menerusi 6 stesen TV dan 34 stesen radio, RTM terus mengorak langkah ke hadapan bagi merangka pelbagai pengisian dan pendekatan baru yang lebih segar serta menarik. Muhammad Ashraf Ishak, RTM. Saya dan keluarga membesar dengan RTM.
Saya terasa RTM dekat di hati saya. Buat semua warga RTM, selamat menyambut Hari RTM ke-77. Teman setia anda. Selamat Hari RTM ke-77. Teman setia anda. Baiklah, berita luar negara. 11 terbunuh dalam kejadian rempuhan semasa pengagihan bantuan makanan di bandar Karachi di selatan Pakistan Jumaat. Mangsa maut termasuk 5 wanita dan 3 kanak-kanak, manakala 5 lagi yang cedera dimasukkan ke hospital. Menurut Faizal Edi, Ketua Pertubuhan Kebajikan Yayasan Edi, kejadian berlaku apabila orang ramai berebut-rebut mendapatkan bantuan tepung percuma di sebuah kilang dan usaha mengawal mereka lagi memburukkan keadaan di mana ada yang lemas di sungai berhampiran dan dipijak. Sejak beberapa hari, beribu-ribu golongan miskin telah berkumpul di pusat pengedaran tepung yang ditubuhkan di seluruh negara. Sebahagian daripada program yang disokong kerajaan untuk mengurangkan kesan inflasi. Kerajaan Pakistan telah melancarkan program pengagihan tepung untuk berjuta-juta keluarga susah semasa bulan Ramadan. China membuka semula sempadan untuk kumpulan pelancong asing bermula semalam. Menurut Kementerian Kebudayaan dan Pelancongan China, ia selaras dengan keputusan kerajaan untuk menghapuskan dasar toleransi SIFA terhadap jangkitan COVID-19. Menurut kementerian itu lagi, bermula semalam, agensi pelancongan China dan penyedia perkhidmatan pelancongan dalam talian telah menyambung semula perkhidmatan lawatan berkumpulan untuk warga asing. Pada Disember 2022, kerajaan China mula melonggarkan secara beransur-ansur dasar toleransi SIFA itu selepas dasar yang disifatkan paling ketat di dunia itu dilaksanakan selama hampir 3 tahun. Langkah berkenaan diambil berikutan bantahan besar-besaran terhadap sekatan di beberapa bandar di China. Jumlah kematian dalam kejadian tanah runtuh di Ecuador meningkat kepada 21 orang manakala 72 yang lain masih hilang. Menurut kenyataan Sekretariat Pengurusan Risiko Ecuador, sekurang-kurangnya 37 orang cedera dalam kejadian yang dicetuskan oleh hujan lebat itu. Kejadian berlaku 27 Mac lalu di Bandar Alausi di Pergunungan Andes. Selain itu, seramai 656 orang turut terjejas manakala 170 lagi hilang tempat tinggal. Pihak berkuasa masih meneruskan usaha mencari dan menyelamat meskipun berdepan risiko. Sementara itu, Kementerian Pengangkutan dan Kerja Raya Ecuador mengumumkan usaha sedang dilakukan untuk membolehkan jalan raya yang ditutup sebelum ini dibuka semula kepada lalu lintas. Pada 18 Mac lalu, wilayah itu dilanda gempa bumi berukuran 6.7 pada skala Richter yang mengorbankan sekurang-kurangnya 15 orang. Kereta api laju Haramain mengendalikan sebanyak 84 perjalanan setiap hari antara Mekah dan Jeddah. Pengurus operasi projek Ryan Al-Harbi berkata tiket kelas ekonomi berharga RM23 bagi setiap perjalanan. Sepanjang Ramadan, jadual perjalanan kereta api Haramain antara Makkah dan Madinah ditambah kepada lebih 100 perjalanan. Perjalanan antara Makkah dan Madinah serta stesen-stesen yang lain juga akan ditambah ketika musim puncak umrah pada Ramadan. Kereta api Haramain menyaksikan jumlah pengunjung dan jemaah meningkat dari Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah selain pengunjung ke Bandar Jeddah dan Bandar Ekonomi Raja Abdullah melalui 5 stesen. Perkhidmatan kereta api itu yang menghubungkan Makkah dan Madinah melalui Jeddah dan Rabiq sudah mengendalikan lebih 25,000 perjalanan sejak ia dilancarkan. Untuk kupasan info hiburan tanah air, saksikan #Click setiap Sabtu dan Ahad di TV1 serta saluran berita RTM.
Anda sendiri telah melihat pelbagai perubahan di RTM dan banyak lagi penambahbaikan yang bakal anda saksikan ya dalam berita, sukan, dokumentari, majalah, hiburan, konsert dan sebagainya di RTM. Jadi oleh itu saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut ulang tahun ke-77 RTM. Saya Suhaimi Sulaiman. Teman setia Anda. Belah berita sukan, aksi Liga Super. Juara bertahan Johor Darul Takzim JDT membenam Sabah FC 4-0 di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri malam tadi. Saingan 95 minit itu menyaksikan kedua-dua pasukan mempamerkan aksi lasak yang menguji ketahanan fizikal pemain. Gol pertama Harimau Selatan dijaringkan pemain sensasi JDT Arif Aiman pada minit ke-19 menewaskan penjaga gol berpengalaman Khairul Fahmi Cik Mat. Selang 20 minit kemudian, John Muniz menambah gol JDT pada minit 39 hasil jaringan daripada luar petak penalti. Tindakan Esteban Solari membawa masuk pemain gantian Syahmi Safari ternyata membuahkan hasil apabila beliau menyumbat gol ketiga pada minit ke-80. Gol peribadi Fernando Forestieri pada minit 88 mengikat keputusan perlawanan hingga ke whistle penamat 4-0. To tell you the truth, we didn't know if they were able to play tonight until the last day because they couldn't train properly. And okay, with national team we have good cooperation. When Arif was injured, they passed the player to us so we can recover him, and so we make our medical staff make a good job with him, and we wait him until the last minute. Sementara itu, dalam satu lagi perlawanan di Stadium Bandaraya Pulau Pinang, Penang FC mengalahkan Perak FC 3-1. Pemain import dari Lubnan Suni Saad menyumbat gol pendahuluan pada minit ke-6 manakala Nik Akif Syahiran Nikmat pula menyumbang jaringan kedua pasukan pada minit ke-37. Pemain import dari Korea Selatan Seo Seung-eun merapatkan jurang pelawat dengan tuan rumah dengan menjaringkan gol pada minit ke-71 sebelum penyerang Brazil mematikan sisa kebangkitan Perak dengan jaringan pada minit ke-83. Ketua Jurulatih Perak FC Lim Tiong Kim berkata rentak permainan anak buahnya terjejas kerana rata-rata pemain Perak FC muda dan tidak berpengalaman. Saksikan saya Hannah Yo eksklusif di Stadium RTM 1 dan 2 April ini. Baiklah, berita pagi berakhir di sini. Selamat menunaikan ibadah puasa sepanjang Ramadan ini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my yang sahih di RTM. Salam Malaysia Madani. Selamat Hari RTM ke-77.